Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nulaili binti Umar Umayyah 181346 akan membentangkan mengenai 5 isu atau perkara yang saya alami sepanjang tempoh PKP. 5 isu ini merupakan isu kerja dan pekerja, kewangan peribadi, pendidikan, amalan keagamaan dan keluarga. Perkara pertama yang dirungsingkan oleh saya serta semua pihak sewaktu PKP ialah kerja dan pekerja. Kerja dan pekerja yang dimaksudkan di sini ialah para pekerja, terutamanya pekerja dalam bidang atau gajinya yang mengikut jenis khidmat. Tiada pekerjaan, maka tiada juga pendapatan. Ketidaktentuan orang awam dalam kestabilan pekerjaan telah menimbulkan kegusaran terhadap pendapatan yang terjejas ini. Impak kewangan ini amat dirasai terutamanya kepada golongan B40 dalam industri perkhidmatan dan pembuatan. Mereka ini diminta agar mengambil cuti tanpa gaji berikutan. Segala jenis pekerjaan terhenti seketika bagi membendung penularan COVID-19 ini. Ibu bapa saya merupakan pekerja swasta. Ini amat memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap keluarga saya. Kebimbangan ini berlangsung selama beberapa minggu kerana sumber pendapatan keluarga bergantung hanya kepada ayah saya. Namun begitu, saya amat bersyukur apabila pihak kerajaan dan badan-badan NGO mengambil langkah serta memberikan pelbagai inisiatif kepada rakyat supaya dapat melangsungkan kehidupan. Antara bantuan yang diberikan ialah bantuan keperluan asas diperuntukkan tiap bulan kepada kami sekeluarga. Seterusnya ialah isu kewangan. Kita sedia maklum bahawa penularan wabak ini telah melumpuhkan segala perkara, termasuk pekerjaan. Orang ramai yang tidak bekerja terpaksa membelanjakan wang hanya untuk perkara yang penting sahaja. Keluarga kami hanya membeli keperluan asas kehidupan. Sepanjang tempoh 3 bulan PKP, kerajaan telah memberikan peluang kepada rakyat untuk mengeluarkan wang daripada akaun peribadi KWSP mereka. Jumlah yang dibenarkan adalah sebanyak RM500. Tindakan yang bijak oleh pihak kerajaan dilihat bagi membendung masalah ini berlarutan. Pihak kerajaan telah menyediakan bantuan mengikut golongan tertentu menerusi inisiatif PPN atau Bantuan Perhatian Nasional. Bantuan ini telah disalurkan kepada mereka yang layak, iaitu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Saya sendiri sebagai seorang pelajar telah menerima bantuan sebanyak RM200. Selain itu, bagi meringankan beban yang dipikul rakyat, pihak bank telah menawarkan moratorium kepada pinjaman peribadi, perumahan, kad kredit, kereta selama 6 bulan. Inisiatif ini dilihat banyak membantu saya yang juga merupakan peminjam pinjaman peribadi ini untuk meneruskan kehidupan menggunakan wang yang sedia ada. Seterusnya ialah sesi pendidikan. Pembelajaran harus diteruskan telah dihentikan secara serta-merta mengikut kegusaran berlakunya penularan dalam kalangan pelajar. Saya telah pulang ke rumah pada 18 hari bulan yang lalu. Sesi pembelajaran telah diteruskan secara atas talian. Pembelajaran atas talian bukanlah sesuatu yang mudah apabila harus berhadapan dengan keadaan sekeliling, akses internet, kemudahan pembelajaran yang tidak kondusif dan lain-lain lagi. Bukan itu sahaja perkara yang sangat merungsingkan saya, ialah apabila kita terpaksa menggunakan kemudahan IT. Memandangkan saya tidak begitu menguasai IT ini, ia merupakan ilmu baru yang saya harus pelajari. Saya menggunakan YouTube sebagai medan sebagai guru saya bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Saya amat bersyukur apabila pihak universiti memahami kesukaran yang dialami oleh saya serta sahabat yang lain. Mereka telah menghadkan waktu pembelajaran, mengurangkan kepayahan saya dalam sesi pembelajaran, memandangkan akses internet di rumah saya yang amat rendah. Tambahan pula, isu yang juga hangat diperkatakan ialah amalan keagamaan dan keimanan seorang individu. Peningkatan penularan wabak COVID-19 di Malaysia apabila terdapatnya perhimpunan jemaah tabligh. Mereka ini dikatakan punca terhadap penyebaran COVID-19 ini. Kritikan bukan sahaja tertumpu kepada jemaah tabligh ini, malah hadirin gereja turut menjadi mangsa di atas tuduhan yang tidak berasas dan tidak bertanggungjawab. Walaupun sekatan telah dilakukan, perkara ini telah menjejaskan reputasi agama dan umat itu dipandang hina. Peningkatan dalam menggalakkan penyebaran mesej palsu meningkat dan
yang telah menimbulkan rasa benci terhadap satu sama lain. Justru itu, bagi mengelakkan perkara sebegini terus berlaku, pihak yang bertanggungjawab telah memperuntukkan syarat-syarat tertentu bagi menghadiri majlis ataupun masjid, gereja, yang mana mereka harus tangguhkan seketika kesedihan dan kerinduan untuk menghadiri masjid serta majlis ilmu mula terasa dalam diri kita serta individu yang lain. Sebelum ini kita bebas untuk menjalani ibadah, namun begitu saya akur akan peraturan yang telah ditetapkan ini kerana tindakan yang diambil kerajaan adalah sebagai langkah supaya tidak berlakunya perselisihan faham antara kaum serta yang berlaku terhadap jemaah tabligh yang mendapat kecaman dan penghinaan daripada seluruh masyarakat. Yang terakhir ialah isu keluarga dan perhubungan. Semenjak penularan COVID-19 ini, saya dapat bersama ahli keluarga semula berkumpul, memandangkan saya ini merupakan pelajar yang belajar di negeri orang dan tidak dapat bersama keluarga. Ini merupakan nikmat yang terbesar buat saya apabila dapat berpuasa, dapat beraya dan menjalani pelbagai rutin harian bersama keluarga. Pelbagai perkara yang telah saya lakukan, seperti saya telah terjebak dengan pembuatan dalgona kopi. Ada wabak ini telah memberikan kesan yang positif terhadap institusi keluargaan. Namun dalam kegembiraan ini terselit jua kesedihan apabila tahun ini merupakan julung kalinya buat diri saya dan keluarga tidak dapat beraya bersama keluarga besar di kampung. Namun begitu, kemudahan IT telah memberi saya peluang untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga yang jauh di perantauan dengan menggunakan Zoom, Google Meet, Skype dan sebagainya. Kesimpulannya, isu-isu ini telah memberikan kesan yang sangat mendalam kepada saya serta semua masyarakat. Justru itu, kita hendaklah memandang setiap perkara yang berlaku itu pada sudut yang positif. Kita tidak boleh menyalahkan satu pihak saja. Kita harus bersama-sama membantu mereka untuk menangani dan menghapuskan COVID-19 ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.